Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua penonton. Okey, kita bersama lagi dalam rancangan 10 minit bersama Asia dan Hisham. Okey, pada episod kali ini, episod ke-36, saya akan membincangkan beza antara rumah baru dan juga rumah sapsil lah. Apa kelebihan dan kekurangan masing-masing untuk rumah baru dan juga rumah sapsil. Okey. Jadi untuk sebelum kita mula, saya akan terangkan dulu lah apa rumah baru, apa rumah sapsil. Ada orang tak tahu kan apa beza rumah baru, rumah sapsil. Okey, untuk rumah baru ni adalah rumah pasaran prima lah, okey, di mana masih baru lagi, rumah masih di bawah pembinaan oleh pihak maju, okey. Untuk rumah sekunder pula adalah rumah rumah sapsil adalah rumah pasaran sekunder, okey, di mana rumah yang pernah dimiliki oleh individu ataupun pihak syarikat sebelum ni. Maknanya individu tersebut dan juga syarikat nak jual rumah ni lah. Dia dah jadi rumah second hand. Okey. Jadi sekarang saya akan pergi dahulu kepada rumah baru apa kelebihan dan juga kekurangan untuk rumah baru ni. Okey. Yang pertama, kelebihan untuk rumah baru ni adalah kita mudahlah untuk cari maklumat. Okey, sebab sekarang pemaju mesti akan apa, advertise dia punya ni lah, berkenaan dengan projek dia, macam mana rumah tersebut, dan kita juga boleh pergi ke dia punya galeri jualan lah untuk tengok rumah contoh bagi rumah pemaju rumah baru ni. Okey. Kemudian kelebihan yang kedua, kemungkinan dia ada rebate lah atau diskaun istimewa lah yang diberi oleh pihak pemaju untuk menggalakkan dan menarik minat pembeli untuk beli rumah baru ni lah. Contohnya, yuran guaman ditanggung oleh pihak pemaju, atau kalau ada duty stamp pun akan ditanggung oleh pihak pemaju. Dan juga kadang-kadang dia punya bayaran pun sangat minimum lah. Untuk bayaran pertama tu, contoh dia minta deposit RM1,000 saja. Itu contoh kelebihan untuk rumah baru lah. Okay. Seterusnya, rumah baru ni dia selalunya design dia lebih moden lah dan dengan rekaan yang terkini. Okay. So kadang-kadang rumah ni juga dibekalkan dengan kelengkapan percuma. Contohnya kadang-kadang dapat mesin basuh, dapat mesin pengering, ataupun peti ais, ataupun penghawa dingin, aircon. Ini antara kelebihan rumah baru lah yang sekarang ni untuk pemaju tarik pembeli-beli rumah dia lah. Okay. Seterusnya, yang keempat, kemudahan-kemudahan yang disediakan untuk rumah baru ni pun selalunya memang barulah. Masih belum digunakan lagi, berada dalam keadaan baik. Contohnya taman permainan, taman awam, gimnasium. Jadi benda-benda ni masih baru. Orang pun tak sempat guna lagi, jadi dalam keadaan masih baiklah. Okey. Seterusnya, yang kelima, kelebihan untuk rumah baru ni adalah flexibility kita untuk pilih. Sebabnya kita boleh pilih jenis unit, kita nak jenis pemandangan, kita nak menghadap mana, dia punya pelan lantai, keluasan semua. Sebab di rumah baru kan, jadi unit masih banyak, jadi kita masih berpeluang untuk pilih unit yang kita sukalah. Okay. Dan yang seterusnya, yang keenam, ada pula dia punya tempoh liability kecacatan, itu kita panggil warranty period lah. Ada masa dalam 24 bulan. Selepas pembeli dapat kunci rumah nanti, untuk rumah baru ni masih ada tempoh liability kecacatan ni, warranty period ni, di mana kalau kita jumpa apa-apa kerosakan, boleh maklum kepada pihak maju untuk mereka betulkan selagi mana dalam tempoh tersebut masih berjalan lah. Kalau dah lebih tak boleh dah, tapi at least masih ada lah. Okay. Okay, itu adalah kelebihan untuk rumah baru. Okay. Kemudian untuk kekurangan dia pula, okay, dia punya tempoh menunggu agak lama lah berbanding rumah sapsil. Sebabnya kalau rumah landed contohnya, yang rumah teres tu semua, kena tunggu 2 tahun selepas siap baru boleh dapat kunci, baru boleh masuk. Okay. Dan kalau strata pula, apartment, flat semua, kondominium dalam masa 3 tahun. Jadi agak lama lah berbanding rumah sapsil. Okay. Okay, kekurangan yang kedua, mungkin berhadapan lah dengan risiko sama ada pembinaan bangunan tu ditangguhkan disebabkan masalah dalaman atau luaran pihak maju lah, ataupun yang mungkin paling teruk, dia takut dia punya projek ni boleh terbengkalai. Itu kekurangan untuk rumah baru lah. Okay. Seterusnya, yang ketiga, suasana kejiranan dia masih baru, jadi kena ambil masa lah untuk pembeli dan juga jiran-jiran semua ni nak bina komuniti. Sebab kita masih baru-baru nak kenalan semua, jadi semua kena dibina secara fresh lah, semua kena baru. Okay. Seterusnya, yang keempat, kalau rumah masih dalam pembinaan, lebih suka untuk jual semula lah, sebabnya belum siap lagi kan, jadi macam mana kita nak jual. Jadi kemungkinan lah kita punya aliran tunai boleh jadi negatif lah. Itu masalah rumah baru. Dan yang terakhir, untuk rumah baru ni kita hanya boleh bayangkan saja bentuk rumah tu, sebab rumah belum siap lagi, kita tak tahu macam mana bentuk dia. Kalau kita tengok dekat sale galeri tu pun belum tentu kita boleh buat secantik macam yang diorang buat kan. Diorang memang dah siap, dah hias semua. Jadi kita hanya boleh bayangkan je. Beza dengan rumah sale, kita dah boleh pergi tengok terus. Okay. Jadi itu antara kelebihan dan kekurangan untuk rumah baru. Okay. Seterusnya saya berpindah pula kepada rumah sale. Okay.
Rumah saksi tadi macam saya beritahu adalah rumah pasaran sekunda, okay, rumah yang dibeli secara orang kata second hand lah, kita beli daripada orang ataupun syarikat. Okay. Untuk rumah saksi ni, ini kelebihan dia. Okay. Yang pertama, kita boleh tinjau keadaan sekeliling dan juga suasana perumahan dan kejiranan dia. Okay. Sebabnya ini memang dah tersedia ada. Kan rumah ni kan dah buat lama. Jadi jiran semua dah duduk lama, suasana dia, keadaan sekeliling, kejiranan semua dah tersedia. Jadi itu tak ada masalah. Kita boleh berkenalan terus dengan jiran-jiran yang ada. Okay. Yang kedua, selalunya rumah saksi ni terletak di lokasi yang dah maju ataupun strategi. Sebab kawasan tu dah matang ataupun dah berpusat lah, di mana semua benda dah ada kat situ. Ada bank, restoran, kedai makan, kedai runcit, semua dah ada. Okay. Yang ketiga, kawasan kejiranan dia dah membangun lah. Okay. Pembeli boleh lakukan pemeriksaan menyeluruh lah ke atas kemudahan asas. Macam saya beritahu tadi lah, contohnya bank, sekolah, kedai runcit, pengangkutan awam selalunya dah ada. Kalau beza dengan rumah baru, benda-benda ni belum ada lagi. Banyakkannya lah masih belum ada lagi. Jadi kalau yang rumah saksi ni dia dah matang, selalunya pengangkutan awam semua ni pun dah ada. Kemudahan awam pun dah ada. Okay. Seterusnya yang kelima, okay, ni berbeza dengan rumah baru tadi. Untuk tempoh menunggu tu lebih singkat lah untuk rumah saksi ni. Sebabnya rumah dah siap sepenuhnya. Okay, risiko untuk terbengkalai pun memang tak ada lah. Sebab rumah memang dah siap sepenuhnya. Jadi kita nak tunggu tu cuma bergantung, tempoh tu bergantung kepada jenis tanah lah. Contoh tanah tu freehold atau leasehold ada beza lah untuk tempoh transaksi. Yang paling cepat sebenarnya lebih kepada freehold, memang cepat lah dia punya transaksi. Leasehold kena consent dulu, kena melalui konsen semua dulu baru. Tapi tak selama macam kes rumah baru lah kena tunggu bertahun-tahun. Kes ni selalunya 3 ke 6 bulan dari tempoh dia. Okay. Kemudian yang keenam, keuntungan sewa pun kalau katakan kita beli ni untuk sewakan, untuk purpose pelaburan, keuntungan tu kita boleh anggarkan lah sebabnya kawasan tu dah matang kan, kita dah tahu kawasan dah matang, penduduk pun dah padat dah, jadi kemungkinan untuk orang sewa tu sangat sangat tinggi lah. Berbanding dengan rumah baru ni, kita tak tahu lagi apa penggunaan ada kat situ pun, belum tentu orang boleh sewa sebab kita tak tahu apa yang ada di sekeliling. Okay. Itu kelebihan untuk rumah subsale. Okay, seterusnya kekurangan dia pula. Okay, untuk kekurangan rumah subsale ni adalah yang pertama, maklumat berkenaan rumah ni mungkin sukar diperolehi lah kalau rumah tu dah terlampau lama. Jadi kita kena minta bantuan ejen lah mungkin untuk buat sedikit penyelidikan dan korek maklumat lah daripada pihak jiran-jiran. Sebab kalau rumah dah lama sangat pun bukan semua jiran situ duduk sama lama kat situ kan. Dah lama sangat, jadi kita tak tahu bahan apa yang digunakan untuk rumah tu dah terlampau lama, masih elok ke tak kan. Okay. Yang pertama. Yang kedua, pembeli untuk rumah subsale ni kena sediakan antara 15% hingga ke 20% daripada harga jualan. Sebabnya contoh 10% untuk dibayar deposit, 3.18% akan dibayar pada ejen, 6.82% lagi akan dibayar kepada pihak penjual apabila kita dah sign perjanjian jual beli nanti. Kemudian baki 5% ataupun 10% lagi untuk bayar yuran guaman pula, yuran guaman SMP, duty stamp, yuran guaman loan, pihak penilai nak buat valuation nanti, nak bayar apa, MRTT, MRTA semua. Jadi sebab tu kita kena sediakan duit lebih lagi lah berbanding dengan rumah baru. Kalau rumah baru, kan macam saya beritahu tadi, ada kemungkinan kita bayar deposit RM1,000. Banyak rebate daripada pihak majlis. Okay. Seterusnya, unit terhad. Okay, untuk rumah subsale ni memang unit terhad lah sebabnya bukan semua orang akan jual serentak kan. Kalau kita berminat tempat tu, belum tentu kita boleh dapat lagi sebabnya unit dia sangat terhad. Cuma terdapat beberapa unit ataupun lokasi yang ada kekosongan walaupun tempat tu dah matang kan. Okay. Seterusnya, rumah ni mungkin kelihatan usang. Okay. Dan memerlukan sedikit kerja-kerja pemulihan lah. Di mana kita kena keluar kos lagi selain daripada 15 ke 20% yang berkenaan dengan deposit dan juga yuran guaman tadi. Mungkin ada tambahan lagi untuk kita cat, buat pembasuhan dan lain-lain lah. Okay. Seterusnya yang terakhir, yang ni kekurangan untuk rumah subsale, dia tak macam rumah pemaju tadi. Dia tiada tempoh liability kecacatan, tak ada warranty period. Maknanya bila kita dapat kunci nanti, bila kes dah selesai, kita jumpa kerosakan, kita tak boleh minta pemilik yang terdahulu ataupun kita punya penjual baiki lagi dalam rumah tu. Sebab kita beli assist risk basis. Apa yang kita tengok, itu saja yang kita dapat. Kita beli dalam keadaan sedia ada lah. Berbeza dengan rumah baru, ada 2 tahun tempoh liability kecacatan. Okay, jadi kalau macam ni, dia punya solutionnya adalah sebelum kita beli, kita kena bincang dulu dengan pihak penjual lah. Sama ada untuk supaya dia boleh bersetuju untuk betulkan dahulu ke sebelum kita dapat kunci nanti, ataupun mungkin kita boleh nego untuk kurangkan sedikit lah harga rumah tu sebabkan kita akan keluarkan duit nanti untuk buat sedikit pembaikan lah kepada kerosakan. Okay. Jadi itu sahaja untuk kelebihan dan kekurangan bagi rumah baru dan juga rumah subsale. Hari ni saya tak bolehlah menyentuh untuk orang kata memberi pandangan mana yang lebih baik. Okay, sebabnya
apa? Assalamualaikum Tuan Amirul, cantik. Okay. Waalaikumsalam Puan Fatimah. Okay. Jadi saya hari ni cuma nak beri apa kata, kelebihan dan kekurangan lah, di mana ini subjektif sebenarnya. Tiap pembeli yang akan buat pilihan lah, sama ada nak beli rumah baru atau rumah saksir. Jadi selepas dengar pada kelebihan dan kekurangan tadi, kita pulang kepada pihak tuan-tuan lah untuk buat pilihan nak beli rumah baru ke ataupun nak beli rumah saksir, sebab masing-masing ada kelebihan dan kekurangan sendiri. Okay. Jadi ada apa-apa soalan? Rumah lelong kira rumah saksir ke tuan? Okey, untuk Cik Syazah, rumah lelong ni tidak dikira rumah saksir lah. Kalau tadi rumah baru dikira dalam pasaran prima, rumah saksir dalam pasaran sekunda, rumah lelong ni dah jadi pasaran tertier dah, yang ketiga dah. Yang lelong ni dia ada sendiri punya lah. Yang ni siapa nak beli rumah lelong ni sebenarnya dia kena buat penyelidikan yang sangat banyak, sebabnya risikonya adalah bila kita tak deposit, kalau pinjaman tak lulus, risiko untuk deposit hangus tu sangat tinggi lah. Jadi kalau nak beli rumah lelong ni selalunya orang yang dah ada pengalaman banyak lah. Dia tak jatuh bawah rumah saksir, dia dah jadi rumah yang ketiga dah, tertier dah, peringkat ketiga. Okey. Ada apa-apa soalan lagi? Rumah tuan kat mana? Rumah saya di Semenyih, Bandar Rincing. Mudah tak proses pembelian rumah saksir? Okey, untuk pembelian rumah saksir ni sebenarnya kalau jenis apa, tak susah sangatlah. Sama je rumah developer pun tak susah sangat, sebab rumah developer beza dia cuma dia punya tempoh saja dekat lama lah. Untuk rumah saksir ni pun kebanyakannya kalau dah ada peguam, semua peguam akan uruskan. Jadi bezanya ada pada tempoh tu berdasarkan macam saya beritahu tadi, bergantung kepada jenis lah. Rumah tu freehold ke ataupun leasehold ke, low cost ke tak. Jadi semua ini faktor-faktor yang akan membezakan tempoh penyelesaian ataupun penyempurnaan kes tersebut lah, sama ada rumah tu freehold ataupun leasehold. Okay. Jika owner agree bagi markup RPJT, siapa patut bayar? Okey, Cik Syah, jika owner agree bagi markup RPJT, siapa patut bayar? Okey, untuk kes ni, bagi RPJT yang markup selalunya akan dibayar oleh pihak pembeli lah, sebab dia yang pilih untuk markup kan. Tapi sebenarnya markup ni pun sangat berisiko lah, kalau boleh kita tak galakkan lah, sebabnya kalau pihak bank tahu pun ada risiko untuk pinjaman kita dibatalkan ataupun dikurangkan lah. Jadi kalau bagi kes-kes markup ni, owner akan tanggung setakat mana harga yang dijual sahaja. Okay. Bagaimana pula dengan yuran guaman untuk rumah baru dan saksir, ada beza ke? Okey, untuk Puan Atikah, yuran guaman untuk rumah baru dan rumah saksir ni ada beza tak banyak lah. Cuma bezanya kalau rumah baru ni, tiap maju selalunya akan absorb lah dalam dia punya apa? Dalam dia punya package jualan dia. Jadi kadang-kadang kita bayar tu very minimum. Kadang-kadang tak bayar langsung untuk yuran guaman sebabnya pemaju dah absorb. Kalau rumah saksir, saya beritahu tadi, kita kena sediakan sampai 15% ke 20%. Antaranya untuk bayar yuran guaman ni lah, termasuk dengan deposit yang kita nak bayar kepada pihak penjual. Okay. Siapa sekunder dan prima tuan? Okey, Puan Fatimah, maksud sekunder dan prima, sekunder rumah saksir lah, rumah yang telah dimiliki oleh orang, rumah second hand. Untuk pasaran prima ni rumah baru lah. Itu beza dia. Okey, jadi ini yang berlaku. Okey, kalau dah tak ada soalan, saya akan akhiri di sini. Okey, okay. So, minta penonton semua untuk like, komen, subscribe, share kita punya media sosial lah. Okay. Antaranya adalah kita punya YouTube, Facebook, Instagram, Twitter semua. Okay. Kalau nak tahu apa-apa isu berkenaan dengan legal punya isu, boleh subscribe dengan kita punya media sosial lah, sebab kita selalu share perkara-perkara begini dalam kita punya contoh FB Live kita, Instagram pun ada. Okay. Jadi saya akhiri di sini. Okay. Assalamualaikum.